Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana setia dan masih memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas yang berlaku di Malaysia hari ini. Seperti yang semua tahu, ramai tahu, bahawa kediaman Hamzah Zainuddin yang diserbu oleh LHDN. Dan ini adalah berkaitan dengan isu cukai. Nah, pada akhirnya, apa yang dinyatakan Hamzah Zainuddin, yaitu Hamzah akan ambil tindakan undang-undang berhubung laporan LHDN serbu rumahnya dalam satu artikel dari biharian.com. Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertanggung jawab berkaitan dakwaan berhubung laporan kediamannya diserbu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sambil mempersoalkan maksud serbuan di kediamannya, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang dan bekas Menteri Dalam Negeri enggan melayan dakwaan berkenaan ketika ditanya mengenai serbuan dan penggeledahan oleh pegawai LHDN di kediamannya di Damansara dipercayai pada Selasa lepas. Nah, apa yang kita nantikan adalah kenyataan ataupun keputusan terkini dari LHDN. Setelah Hamzah Zainuddin berkata akan mengambil tindakan undang-undang terhadap berhubung laporan LHDN serbu rumahnya. Akhirnya LHDN dengan keputusan terkini dalam satu artikel dari Malaysia Kini, LHDN pertahan tindakan periksa rumah Hamzah. Lembaga Hasil Dalam Negeri hari ini mempertahankan langkahnya memeriksa kediaman Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin beberapa hari yang lepas. LHDN berkata, tindakan menggeledah kediaman pembayar cukai sememangnya kegiatan penguatkuasaan yang dilakukannya dalam kes siasatan cukai dan ia dilaksanakan tanpa menyasarkan mana-mana pihak. Tindakan memeriksa kediaman itu juga suatu bentuk perkhidmatan kepada rakyat yang menunaikan tanggung jawab cukai mereka dengan konsisten. Pemeriksaan tidak menyasarkan kumpulan tertentu. Sebaliknya dilaksanakan kepada semua pembayar cukai yang disiasat berkaitan kes percukaian. Nah, adakah dengan ini Hamzah Zainuddin memang terlibat dengan kes percukaian? Itu semua menjadi persoalan. Nah, dalam artikel ini, artikel Malaysia Kini, komitmen kami tetap sama. Kami akan melaksanakan tugas kami mengikut perundangan percukaian yang berkuat kuasa, kata LHDN seperti yang dilaporkan. Penguatkuasaan dijalankan tanpa rasa takut dan pilih kasih. Malah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan LHDN perlu kekal bebas daripada sebarang pengaruh. Dalam pemeriksaan yang dibuat pada 14 Jun itu, LHDN dilaporkan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset Hamzah. Baru-baru ini juga Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin ketika ditemui media di Pulau Pinang berkata, dia percaya tindakan LHDN itu bermotifkan politik kerana berpandangan tiada sebab untuk agensi berkenaan bertindak sedemikian. Nah, sudah pasti ramai yang berkata ataupun mungkin bermain di fikiran bahawa itu adalah arahan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disebabkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sendiri berkata bahawa tindakan itu adalah bermotifkan politik. Namun seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berkata bahawa beliau tidak tahu tentang ataupun tiada maklumat disampaikan kepada beliau berkaitan dengan serbuan terhadap kediaman Hamzah Zainuddin. Nah, pada akhirnya LHDN pertahan tindakan periksa rumah Hamzah. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian. Akhirnya satu topik panas yang tergempar yang mengejutkan ramai hari ini. Akhirnya Ketua Polis Negara membuat pendedahan yang pasti mengejutkan ramai, di mana KPN ataupun Ketua Polis Negara dalam satu artikel mengesahkan
artikel dari biharian.com, Akhril Sani akhiri tugas Ketua Polis Negara awal Julai ini. Nah, pada akhirnya bagi saya ini suatu keputusan KPN yang amat mengejutkan ramai, terutamanya kepada kebanyakan pemimpin di Malaysia hari ini. Dalam artikel ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani bakal mengakhiri tugasnya lebih awal dari tarikh yang dijadwalkan. Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin nomor 1 PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia pada minggu pertama Julai ini, meskipun tugas diberikan kepadanya sebelum ini berakhir pada Oktober ini. Bagi saya, ini satu pelepasan jawatan ataupun peletakan jawatan yang pasti mengejutkan ramai. Susulan persaraan beliau, tugas memimpin pasukan PDRM untuk mendepani PRN ataupun Pilihan Raya Negeri yang bakal diadakan ataupun berlangsung di 6 buah negeri pada Julai atau Ogos ini, bakal digalas timbalannya Tan Sri Razaruddin Hussain. Ketika dihubungi BH semalam, Akhril Sani mengesahkan perkara berkenaan. Ya benar, saya akan berundur dari pasukan PDRM pada minggu pertama Julai ini. Keputusan ini dibuat disebabkan ada tawaran di luar sana, luar pasukan PDRM yang perlu saya terima pada masa ini, katanya kepada BH. Anak kelahiran Petaling Jaya, Selangor, ini bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai tawaran diterimanya sebaik menamatkan tugas sebagai Ketua Polis Negara. Sementara itu, berdasarkan maklumat sumber, Akhril Sani bakal dilantik menerajui sebuah syarikat perbankan milik kerajaan dalam masa terdekat. Langkah Akhril bersara lebih awal ini dapat dilihat apabila edisi sebelum ini dilantik sebagai timbalan Ketua Polis Daerah Brickfields. Setakat ini, nama bakal pengganti Akhril Sani belum dapat dipastikan. Nah, saudara-saudara, bagi saya, ini pasti peletakan jawatan yang mengejutkan ramai kepimpinan di Malaysia. Mungkin mengejutkan kepada kepimpinan politik di Malaysia, mengejutkan Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Pakatan Harapan, dan banyak lagi pemimpin di Malaysia dengan peletakan jawatan ataupun pengakhiran tugas KPN lebih awal, yaitu pada awal Julai ataupun minggu pertama pada Julai, bukan pada Oktober. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani bakal mengakhiri tugasnya lebih awal dari tarikh yang dijadwalkan. Beliau akan mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin nomor 1 Polis Diraja Malaysia pada minggu pertama Julai. Dan bagi saya ini satu topik yang mengejutkan, yang menggemparkan Malaysia hari ini. Dan dalam pada itu susulan persaraan beliau, tugas pemimpin pasukan PDRM untuk menerajui 6 PRN pada tahun ini, yang bakal berlangsung pada Julai atau Ogos, bakal digalas timbalannya Tan Sri Razaruddin Hussain.